sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah dihadiahkan solat. Betul tak betul? Tuan-tuan tengok tadi kita main sembahyang. Dia lain. Ambil wuduk pun dah ada asal beriman, betul tak? Kena olak masjid besar takbir pun lain macam. Kembang satu macam ni. Tuan-tuan sekalian, cuma saya minta maaf tadi sebab selepas daripada sembahyang, saya minta tuan-tuan doa masing-masing dan terus turun sebab tuan-tuan tengok tadi sebab kita tak nak imam tunggu kita. Jadi alhamdulillah kita dapat bergambar, alhamdulillah syukur pada Allah. Dan tuan-tuan sekalian, apa yang kita lakukan ini adalah benda yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita naik motor berjemaah dapat pahala tuan-tuan sekalian. Kita baca doa ramai ni kita dapat pahala tuan-tuan sekalian. Kita main masjid dari i'tikaf, kita dapat pahala tuan-tuan. Kan? Dulu orang kata pelik, janggal. Tadi ada seorang rider tu dia tegur saya, dia tu, "Bang, dari mana bang?" Dia tuan-tuan daripada sini. Oh. Bagus ni ramai-ramai datang masjid. Tuan-tuan. Jadi saya ingat abang tu datang ni dengan pencalonan belum lagi kan. Tuan-tuan, kesemuanya ni kalau kita tak datang hari ni, Allah akan ganti orang untuk datang. Kalau kita beralasan untuk buat kerja agama ni, tuan-tuan tak bagi tahfiz tadi, kita tak bagi sumbangan tadi, tuan-tuan sekalian Allah akan ganti orang lain. Dah hari ni Allah pilih tuan-tuan. Saya yakin dan percaya semua ada hal masing-masing. Masih ada urusan tapi boleh ejaz semata-mata nak menjayakan program ini. Dalam kamu ni dalam keadaan yang sangat mudah. Kerana kita dapat Islam dalam keadaan yang sangat mudah. Kita keluar daripada rahim ibu kita terus Islam. Betul tak? Orang dulu-dulu kerana agama mereka dah sanggup susah payah dan akhirnya mereka amal agama sungguh-sungguh. Kisah A'la radhiyallahu anhu, seorang budak yang umur dia lebih kurang 5 tahun, 6 tahun. A'la radhiyallahu anhu telah kehilangan ayah dia. Satu hari ketika mana dia bermain dengan kawan-kawan dia, dengan sahabat-sahabat kanak-kanak dengan dia, tiba-tiba masuk waktu solat, tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah kepada sahabat-sahabat dia datang dan pimpin tangan kawan-kawan dia. Pada hari itu A'la radhiyallahu anhu sangat terasa dan dia tanya mak dia, "Wahai Ummi, mana ayah saya?" Kemudian Ummi A'la kata, "Wahai A'la, kau pergi jumpa Nabi SAW, kau tanya dengan Nabi, mana ayah?" A'la radhiyallahu anhu jumpa Nabi SAW, dia tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, mana ayah saya?" Nabi kata pada A'la, "Wahai A'la, ayah kamu sedang menunggu kamu di pintu syurga." Ayah A'la meninggal dunia syahid dalam peperangan. Tuan-tuan, A'la pulang dalam keadaan gembira, seronok. Kenapa? Walaupun dia dah tak ada ayah, tapi Nabi kata ayah dia sedang tunggu dia di pintu syurga. Tuan-tuan, dipendekkan cerita, datang suruhan jihad. Dan A'la radhiyallahu anhu ni antara kanak-kanak yang seronok sangat dan nak minta pada Nabi untuk ikut pergi berperang. Zaman dulu-dulu ni kanak-kanak yang terpilih saja yang dapat ikut bersama Nabi SAW nak pergi perang. Lalu A'la beritahu Nabi, Nabi kata, "Wahai A'la, kamu ada mak lagi? Kamu jumpa mak kamu minta izin dengan mak kamu." Tuan-tuan, A'la beritahu mak dia, beritahu nyatakan nak ikut Nabi SAW pergi berperang. Kemudian mak dia kata apa? "Wahai A'la, inilah apa yang ayah kamu pernah minta pada mak satu ketika dahulu. Wahai A'la, mak benarkan ayah kamu keluar pergi berperang. Dan mak tunggu ayah kamu yang pulang hanya pada ketika itu adalah kuda dan juga dengan pedang yang terhunus penuh dengan darah. Tahulah mak bahawa ayah kamu telah mati dalam medan syahid. Hari ini A'la kamu minta perkara yang sama. A'la, mak ada kamu tak ada siapa lagi. Kamu ada mak ada kamu. Mak tak ada orang lain dah. Hari ini kamu minta perkara yang sama. Wahai A'la, kerana agama tak apalah mak benarkan kamu." Dipendekkan cerita, A'la ikut Nabi SAW dan juga para sahabat pergi berperang. Tuan-tuan, kanak-kanak duduk berdekatan dengan Nabi SAW. Kenapa? Kerana sahabat-sahabat sentiasa memerhatikan Nabi SAW. Dipendekkan cerita, ketika peperangan Nabi SAW dilempar dengan tombak ataupun lembing dan A'la nampak A'la telah lompat dan lembing tersebut kena pada A'la. Tuan-tuan, Nabi dapatkan A'la radhiyallahu anhu. Nabi tanya kepada A'la, "Wahai A'la, bagaimana keadaan kamu?" A'la kata, "Ya Rasulullah, sampaikan salam pada Ummi saya. Katakan kepada Ummi, wahai Ummi, saya dan ayah sedang menunggu Ummi di pintu syurga." Tuan-tuan, habis peperangan, antara orang yang tunggu kepulangan kumpulan perang ini antaranya lah Ummi A'la. Ummi A'la tunggu dan akhirnya Nabi SAW pulang. Ummi A'la tanya pada Ya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mana A'la?" Kemudian Nabi kata kepada Ummi A'la, "Wahai Ummi A'la, A'la telah pesan padaku." Dia sampaikan salam dan dia katakan bahawa A'la dan suamimu sedang menunggu kamu di pintu syurga.
Dipendekkan cerita, akhirnya Ummi Ala jatuh terjelupuk dan meninggal dunia. Tuan-tuan, orang dulu kerana agama sanggup susah payah. Orang dulu kerana agama sanggup susah payah. Bagaimana satu kisah lagi, Bashir radhiyallahu anhu, seorang kanak-kanak umur kurang daripada 10 tahun. Bashir telah kehilangan ummi dia lama dah. Dan dia sangat takut seandainya dia kehilangan ayah dia. Apa yang dia buat, tuan-tuan dan perempuan, setiap malam ketika mana nak tidur, Bashir ni akan ikat jubah ataupun baju dia dengan baju ayah dia. Supaya apa? Kalau ayah dia bergerak tinggalkan dia, maka dia akan perasan. Dia sangat takut akan kehilangan ayah dia. Kemudian suruhan jihad datang, tuan-tuan dan perempuan, pada malam hari tersebut. Bangun pagi, tiba-tiba Bashir tengok sebelah dia dah tak ada ayah dia. Apa yang dilihat adalah satu potongan baju yang telah terpotong dengan pedang. Tahulah Bashir bahawa ayah dia telah pergi ke medan jihad. Dan Bashir tunggu ayah dia pulang. Dan akhirnya yang pulang bagi Nabi SAW. Bashir tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mana ayah saya?" Tuan-tuan, inilah antara peristiwa yang Nabi SAW apabila bercakap dengan seseorang, Nabi palingkan wajah dan tubuh Nabi. Nabi palingkan wajah dan tubuh Nabi. Kenapa? Kerana Nabi SAW tak mampu, tak sanggup nak beritahu Bashir bahawa ayah dia telah meninggal. Bashir pergi berhadap dengan Nabi. Nabi tak layan, Nabi paling ke tepi. Bashir pergi jumpa Nabi di hadapan, tanya perkara yang sama. Nabi tak layan, Nabi pergi ke kiri. Dan akhirnya perkara ketiga yang ditanya oleh Bashir pada Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi kata pada Bashir, "Wahai Bashir, nak tak kalau aku jadi ayah kamu dan Aisyah jadi mak kamu?" Tuan-tuan, Bashir hilang ayah. Orang dulu-dulu sanggup jihad kerana agama. Orang dulu-dulu sanggup susah payah kerana agama. Kerana mereka faham agama ni satu perkara yang sangat bahan. Kerana mereka tahu agama ni satu perkara yang sangat penting. Hari ni kita dapat agama, kita kena amal semua-semua. Hari ni apa yang kita buat, mudah-mudahan jadi syiar kepada orang lain. Orang melihat, dan saya sangat puji tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan tengok tagline di belakang tu, Allahu Akbar. Simple, tapi sampai ke hati. Sampai ke hati. Mudah-mudahan Allah sentiasa pelihara kita. Apapun jawatan kita, apapun kenderaan kita, mudah-mudahan Allah sentiasa pilih kita lagi dan lagi dan kita sentiasa tunjukkan bahawa orang Islam beginilah. Dan kita mudah-mudahan Saudara Vijay pun rasa selesa dengan kita. Walaupun kita Islam, tuan belum lagi Islam, tapi mudah-mudahan rasa selesa. Kita beginilah agama kita, beginilah harmoninya kita, beginilah baiknya, saya rasa baiknya kita semua. Mudah-mudahan Allah pandang apa yang kita buat dengan pandangan rahmat. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan kekuatan dalam diri kita untuk sentiasa amal dan jaga agama dengan semua-semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Tuan-tuan, terima kasih kepada Ustaz Faiz. Dia menceritakan kepada kita bagaimana pengorbanan dan soal agama kita kena bagi untuk agama. Untuk tuan-tuan buat hari ni, tuan-tuan bagi untuk agama. Tuan-tuan ada bagi semangat, ada yang korbankan kerja, ada yang macam-macam lah, masing-masing ada pengorbanan masing-masing. Dan saya lebih terharu tuan-tuan sekalian. Saya rasa tuan-tuan berikan tepukan untuk adik-adik kita ni yang kecil-kecil ni, yang remaja. Kan, pada akak-akak yang kat belakang tu sebagai pemerhati tetap. Itu datang saja Jadi tuan-tuan sekalian, meriahnya kita tuan-tuan, ada muda, ada dewasa. Dan lebih macam Ustaz Faiz sebut, kita sangat selesa dan seronok bersama kita saudara Vijay, yang mudah-mudahan tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala rezekikan hidayah, insya-Allah, amin. Tuan-tuan sekalian. Kita tak apa, kita sama-sama belakang yang ada satu mari. tuan-tuan, rakyat nilai ni tuan-tuan, tolong cepat ni tuan. Boleh buat panjang, buat tak apa. L. Gitu. Apa tuan-tuan? Sebab saya faham, sekarang kita pun pening untuk barisan yang mana, untuk banyak barisan. InsyaAllah tuan-tuan. Yang penting kita satu hati, boleh tuan-tuan Baik tuan-tuan, insyaAllah. Ingat daripada rakyat kepada rakyat. Tuan-tuan insyaAllah. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
مجنون أنت نور